Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Sambungan ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat. Ditumbuhkan untuk kamu dengan air hujan yang turun itu pelbagai tumbuhan tanaman, buah zaitun, pokok kurma, buah anggur dan daripada segala jenis buah-buahan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kita berhenti minggu lepas pada waz-zaitun, buah zaitun. Kenapa disebut buah-buahan tertentu sahaja dalam ayat ini, tidak dinyatakan semua, melainkan secara lafaz yang umum, wa min kulli thamarat. Adapun buah-buahan yang disebut secara khusus seperti zaitun, nakhil, a'nab, kerana kewujudannya yang sangat banyak di sekitar negara Arab. Ataupun ada ayat lain menambah dengan war-rumman, wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan-nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman. Buah zaitun, buah rumman. Zaitun, buah zaitun, rumman ni buah delima. Buah delima. Keistimewaan zaitun kerana ia adalah buah yang banyak memberikan kebaikan, keberkatan, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dalam bab menyatakan keistimewaan zaitun, buah zaitun dalam kitab Al-At'imah. Hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan Ahmad dalam musnadnya. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuluz zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah buah zaitun dan pakailah minyaknya kerana zaitun termasuk pokok yang diberkati. Buah zaitun dan minyaknya disebut pada 7 tempat dalam Quran. Bukan 1, 2, 3, 7. Dalam salah satu ayat Allah Ta'ala bersumpah, wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya dan dia dapat bersumpah dengan apapun. Namun dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, dua macam buah yang syarat dengan manfaat dan keistimewaan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, iaitu dalam ayat 20 surah Al-Mu'minun, telah kita bincang minggu lepas, wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bid-duhni wa sibghin lil akilin. Dan pohon kayu yang keluar daripada Tur Sina, Bukit Tur Sina, Jabal Tur. Pokok itu adalah pokok zaitun yang tumbuh dengan minyaknya, ada minyak, dan ia menjadi suatu makanan yang merupakan celupan bagi orang yang makan. Sibri, celupan, kerana sering dipakai untuk mencelup roti. Tumbuh dengan minyak dalam ayat ini maknanya buah zaitun tumbuh bercampur dengan minyak, iaitu ada minyak zaitun ataupun olive oil. Makanan untuk orang yang makan, sibrin lil akilin, berarti lauk pauk untuk orang yang makan. Disebut sibrin dalam ayat 20 surah Al-Mu'minun berhubung dengan keistimewaan buah zaitun kerana ia sering digunakan untuk mencelup roti. Mungkin tempat kita tak gunalah, di negara Arab ia menjadi suatu perkara yang biasa.
Biasa tempat kita guna juga, guna buah zaitun, buah minyak zaitun untuk setengah tu buat minyak rambut. Minyak zaitun digunakan untuk minyak rambut. Sebenarnya boleh dijadikan ubat. Kalau minyak zaitun yang pure, yang original, kita boleh terus minum. Ataupun dalam ayat 35 surah An-Nur, Allah Ta'ala membuat suatu perbandingan metafora berhubung dengan keistimewaan minyak zaitun, yaitu dalam ayat ayat terpanjang, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perbandingan tentang cahayanya, cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah Ta'ala dialah cahaya, sumber cahaya bagi langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti bekas kaca yang di dalamnya ada lampu, yang lampu itu dalamnya ada kaca pula, yang mana ianya dinyalakan daripada pokok yang berkat, yuqadu min syajaratin mubarakah. Maksud pokok berkat zaitunah, pokok zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi, dan minyaknya hampir-hampirlah dapat menerangi, memberikan cahaya, walau lam tamsashu nar. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyaknya hampir-hampir menerangi, memberi cahaya walaupun tidak disentuh oleh api. Pohon zaitun termasuk pohon yang selalu hijau, dapat bertahan hidup di kawasan yang sangat kering dan umurnya sangat panjang. Pokok zaitun ni pokok yang tahan lama usianya. Dia dapat mencapai usia berapa tahun lama? Boleh mencecah sampai berapa tahun? 50 tahun, 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Ada pokok zaitun yang usianya sampai 1000 tahun. Satu fakta yang sangat menakjubkan. Macam mana boleh hidup sampai 1000 tahun? Sebenarnya pokok kayu ni kuat, gagah. Allah Ta'ala jadikan, walaupun pokok kayu ni jenis makhluk yang tidak bergerak seperti kita, tetapi dia mempunyai ketahanan yang kuat. Ketahanan yang kuat. Keliling rumah kita tu berapa lama pokok kayu yang berjemur di tengah panas berbulan-bulan, bertahun-tahun, ia tidak akan menjadi kering selagi dia mendapat bekalan air yang cukup daripada tanah akarnya. Kecuali kalau tak ada air, kering kemaga, baru dia bertukar jadi kuning. Tapi cuba kita manusia berjemur tengah panas, tak usah kata 2-3 hari, nak habis hari pun kita akan pengsang, rebah. Sebab kita tidak tahan dengan terik cahaya matahari. Tapi pokok kayu bertahun-tahun duduk situ, tapi dia tak mati. Sebab dia lebih, pertahanannya lebih kuat, sebab dia ada keistimewaan yang tersendiri Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Pokok zaitun banyak tumbuh di kawasan Mediterranean, sebelah timur. Walaupun pada masa kini pokok zaitun banyak dikembangkan di berbagai negara. Para pengkaji menemui bahawa asam minyak yang terkandung dalam minyak zaitun sangat sedikit. Lemak yang terkandung pula termasuk lemak yang tidak tepu. Kerana itu minyak zaitun dianggap sangat menyihatkan. Kalau minyak-minyak yang lain dia ada bahaya dari sudut kolesterol, tapi minyak zaitun minyak yang tidak tepu, tidak jenuh. Kerana tidak mengandungi material atau bahan yang menyebabkan pembekuan, penyempitan atau penyekatan arteri. Arteri itu saluran darah dalam jantung. Biasanya orang sakit jantung kerana ada kaitan dengan tinggi kandungan kolesterol. Dan biasanya kolesterol mai daripada sumber minyak, khususnya minyak lemak binatang. Biasa animal fat ni dia banyak, lemak binatang banyak kolesterol. Walaupun ada setengah tumbuh yang lain ada kolesterol, tapi zaitun tak ada. Ini keistimewaan. Kajian menunjukkan bahawasanya menggunakan minyak zaitun secara teratur dapat meningkatkan imuniti, kekebalan tubuh daripada pelbagai penyakit, di mana dia boleh menghalang daripada berlakunya tersumbat pembuluh darah ke jantung, menurunkan kadar lemak yang berbahaya, apa lagi, mencegah diabetes, penyakit kencing manis. Itu keistimewaan buah zaitun. Sebab tamu sebut dah minggu lepas, kalau boleh kita amalkan,
Kalau setiap hari pun 2 hari sekali, sebelum tidur ambillah satu sudu. Berbagai penyakit lainnya termasuk boleh mencegah kanser usus, kanser payudara untuk orang perempuan, kanser rahim, kanser kulit. Minyak dan buah zaitun juga boleh mencegah radang ataupun gangguan pada pencernaan dalam sistem perut. Salah satu lemak utama dalam tubuh adalah kolesterol, iaitu gumpalan lemak berwarna putih yang banyak tertumpu pada bahagian otak, orak, tulang belakang dan juga pada hati. Kolesterol biasanya terbentuk di hati, usus dan kulit. Ia mempunyai peranan sangat penting sebagai perantara untuk beberapa proses biologi dalam badan manusia, termasuk di antaranya dalam proses sintesis vitamin E. Ini kita melihat dari sudut kajian sains berhubung dengan kelebihan buah zaitun. Kenapa ia disebut berulang kali, sampai 7 kali disebut dalam Quran. Bukan sekali dua, sampai 7 kali. Ayat yang menyentuh tentang buah zaitun termasuk dalam ayat 11 surah An-Nahl yang kita baca. Telah diketahui umum bahawa oksidasi kolesterol merupakan salah satu penyebab pembekuan dan penyempitan pembuluh darah. Kajian terakhir menunjukkan minyak zaitun mampu mencegah terjadinya oksidasi kolesterol kerana ia mengandungi vitamin E dan sejumlah senyawa fenolat lain. Kadang pergi pada istilah-istilah sains yang jarang kita jumpa, payah nak bahan. Jadi penggunaan minyak zaitun secara teratur dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangkan bahaya yang lain pada badan. Minyak zaitun ni cairan berwarna kuning yang kaya dengan asam minyak. Minyak ini selain dimanfaatkan sebagai makanan, apa dia lagi, digunakan sebagai minyak rambut, dah disebut tadi. Ada juga dijadikan sabun, boleh dijadikan minyak lampu. Kerana itu minyak zaitun banyak digunakan untuk menyalakan lampu di masjid-masjid besar, seperti di Masjidil Aqsa. Wallahu alam, aku tak sapa lagi Masjidil Aqsa ni. Mungkin ada orang setengah sapa dah, cuba tengok betul ke tak lampu di Masjidil Aqsa dinyalakan dengan menggunakan minyak zaitun. Ia dapat menghilangkan rasa lapar, menjadi suatu bahan makanan yang bernutrisi, banyak khasiat dan vitamin, zat makanan, boleh membangkitkan nafsu makan, selera makan bagi orang yang hilang selera makan. Dan dia ini boleh diawetkan, dijadikan asinan. Jeruk lah, dibuat jeruk. Biasa dijual tempat kita ni banyak buah zaitun yang telah dijeruk, sehingga dia boleh bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama. Itu dalam pokok dia tu boleh hidup sampai 1000 tahun. Buah tu kalau dijeruk boleh bertahan lama. Selain daripada itu, ranting pokok zaitun boleh digunakan sebagai siwak kayu, sugi, dan zaitun termasuk sejenis siwak yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, sebaik-baik kayu siwak adalah zaitun, pokok zaitun. Pokok yang diberkati itulah siwakku dan siwak Nabi-Nabi sebelumku. Rupanya kayu siwak Nabi dibuat daripada kayu pokok zaitun ataupun ranting. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji pokok dan minyak zaitun dalam kitabnya, bersumpah dengan buah ini dan memberikan ilham kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan fakta ilmiah ini yang buktinya telah jelas secara ilmiah diketahui pada penghujung abad ke-20. Itu berhubung dengan beberapa fakta tambahan untuk minyak dan buah zaitun. Kemudian buah kurma, an-nakhil, al-a'nab. An-nakhil, pokok kurma. Keistimewaan pokok kurma, ia adalah pokok yang sama juga zaitun, bertahan di kawasan yang kering, kawasan pada pasir, dia boleh hidup. Dan buahnya apabila dikeringkan, dia akan menjadi buah yang sangat manis dan boleh memberikan tenaga segera. Sebab tu kita disunatkan kalau berbuka puasa dengan buah tamar. Berbuka buah dengan buah tamar. Sesiapa yang berpuasa hendaklah dia berbuka dengan disebut dalam hadis,
berbuka dengan ala rutabat, dengan beberapa buah rutak. Rutak ni buah tamar yang lembek tu. Fa in lam yakun, sekiranya tidak ada rutak, dengan tamarat, beberapa biji tamar. Kalau tak ada juga biji tamar, ambillah hasawatin mimma, beberapa teguk air. Adapun Nabi sebut gitu tu bukan saya saja, ada hikmah, ada kebaikan di sebalik buah yang disunatkan kita sentuh, kita makan untuk berbuka puasa. Itu an-nakhil. Ketika malam Isra dan Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim berkata, "Aqrid minni salam ala ummatik," bacakan dariku salam untuk umatmu. Maksudnya Nabi Ibrahim kata, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu bahawa syurga itu sangat indah dari segi sifat kejadiannya, tanahnya dan ada pun tanaman-tanamannya, tanaman dalam syurga ditanam dengan sebab bacaan zikir seseorang yang akan menjadi ahli syurga. Sama ada zikir subhanallah, alhamdulillah, di mana setiap kali seseorang itu berkata subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlah fil jannah, ditanam untuknya satu batang pokok kurma dalam syurga. Kita pun terfikir, kenapa pula pokok kurma? Dengan sebab kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi. Ini satu persoalan yang perlu kita lihat. Ada kebaikan di sebaliknya, cuma mungkin hikmah je kita nak kaji, kita tak nampak lah. Cuma kita digalakkan untuk beramal dengan bacaan, dengan zikir sebegitu istimewanya. Kita mendapat syurga yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, di antaranya adalah an-nakhil ataupun an-nakhlah, pokok kurma. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dalam surah Qaf. Pokok kurma ni pokok yang Allah Ta'ala sifatkan basiqat. Basiqat yang pokoknya itu murtafi'ah, naik tinggi, mempunyai kelopak mayang yang akan mengeluarkan buah pada hujungnya. Itu buah tamar. Kemudian wal a'nab, buah anggur pun juga banyak disebut dalam Quran. Buah anggur juga banyak disebut. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min sampailah kepada ayat ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Adakah seseorang di antara kamu merasa suka bahawa ia memiliki kebun daripada pokok kurma dan pokok anggur? An takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Tidak cukup dengan ada kebun pokok kurma, pokok anggur, tajri min tahtihal anhar, lahu fiha min kulli thamarat, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan dia diberikan pelbagai jenis buah-buah yang lain. Lalu wa asabahul kibar, dan tuan punya kebun ini sudah mencapai usia yang sangat tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia mempunyai zuriat, anak cucu yang masih lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat, lalu tiba-tiba didatangi oleh angin yang membawa api. Angin yang panas bawa api, menyebabkan kebun anggur dan kebun kurma dia terbakar. Maka sudah tentu seseorang tak rasa rugi yang amat sangat. Ayat ini sebagai satu perbanding yang berhubung dengan orang yang tidak mahu bersedekah. Boleh rujuk balik dalam surah Baqarah juzuk ketiga. Tapi Allah Ta'ala sebut kebun itu merujuk kepada kebun kurma dan anggur. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Adakah seseorang itu suka kalau dia memiliki pohon kurma dan pohon anggur? Maka sudah tentu dia merasa sangat suka. Apatah lagi dia ada anak cucu yang perlu dia wariskan harta benda. Tetapi apa yang berlaku, datangnya angin yang kuat, angin yang
panas, ada api menyebabkan fahtarakat, kemudian terbakar. Jadi persoalannya kalau kita mentadabbur Quran, kita melihat biasanya buah-buahan yang disebut dalam Quran adalah hampir sama. Boleh jadi zaitun, boleh jadi nakhil, pokok kurma, boleh jadi a'nab, buah anggur. Sebab dia sangat relevant dengan masyarakat Arab pada masa itu. Dan buah-buah ni walaupun tidak hidup di tempat kita, buah zaitun tak ada pokok sini, pokok kurma pun tak pasti ada ke tak ada. Mungkin ada orang usahakan untuk tanam. Buah kalau a'nab ni, anggur ni dah ada dah setengah tempat. Tapi semuanya boleh diperolehi dengan mudah, kerana dunia sekarang mudah dari sudut pengangkutan, menyebabkan berlakunya import ekspor dan segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Uslub berbeza, kadang-kadang dia mari dalam bentuk liqaumin yatafakkarun, kadang-kadang liqaumin ya'qilun, ada kalanya liqaumin yadhakkarun, kadang-kadang liqaumin yasma'un. Tuan-tuan boleh perhati dalam ayat surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat yang sama, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Ar-Rum, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, untuk menyatakan sifat kasih sayang yang wujud antara suami isteri serta adanya rahmat antara mereka merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Yang berfikir makna orang yang ada akal, yang boleh menggunakan akal untuk berfikir dengan baik. Maka dia akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas di situ. Inna fi dzalika laayat, inna fi dzalika laayah. Bahawasanya pada yang disebut itu semuanya menjadi dalalat ala qudratihi ta'ala al-bahirah wa sultanihi al-azim, menjadi dalil-dalil bukti tentang kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat terang, jelas, dan kuasanya sangat hebat bagi kaum yang berfikir tentang kalamullah, ayat-ayat Allah, wa yafhamuna hujajahu, dan mereka memahami hujah-hujah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kita terus kepada ayat berikutnya, wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Allah Ta'ala permudahkan untuk kamu adanya malam dan siang, matahari dan bulan, bintang-bintang yang dia permudahkan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Perkataan ayat datang dalam bentuk jamak, berbanding sebelumnya dalam bentuk mufrad. La ayatil liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang berakal, yang mahu menggunakan akal. Allah Ta'ala permudahkan untuk kita malam dan siang. Malam dan siang ini berbeza, tak serupa. Malam dijadikan untuk kita berehat, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk manusia berehat, manakala waktu siang pula adalah untuk manusia bekerja mencari kehidupan. Sebenarnya tidur malam dengan tidur siang tak serupa. Kalau kita tidur lewat malam, tak cukup tidur, dan kita cuba ganti tidur malam tak cukup dengan siang hari, tidur 5 jam waktu siang hari tidak sama untuk mengqadhakan kalau kita tertinggal sejam atau 2 jam tidur malam. Tak serupa. Allah Ta'ala jadikan tidak serupa. Cuba buat. Malam ni jangan tidur awal, tidur lewat. Tapi pagi esok kita tidur balik. Tidur, lepas tu duduk kejap, lepas tu ngatuk nak tidur lagi. Kita merasakan tidak cukup, walaupun diganti dengan waktu yang lebih panjang daripada tidur kita terkurang malam tadi. Kita terlewat tidur sejam ya, tapi nak ganti dengan 5 jam ngatuk lagi. Kerana Allah Ta'ala menjadikan malam memang sesuai untuk
kita berehat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna apa dia, wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu malam itu sebagai pakaian, tidur ini sebagai subata, pemutus. Tidur waktu malam sebagai subata, pemutus. As-sabt maknanya al-qat'u, putus, kerana terhentinya aktiviti manusia apabila dia tidur. Bagaimanakah akan berlaku, apakah akan berlaku pada kita sekiranya tidak wujud malam dan siang? Kata ada Malaysia ke mana? Curah sepanjang masa, gelap sepanjang masa. Maka kita akan merasakan kehidupan ini sangat sukar. Hikmah ada malam siang, manusia boleh mengetahui perkiraan hari, minggu, bulan dan tahun. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, untuk kamu tahu kiraan-kiraan tahun. Dan tahun itu tidak akan bertukar ganti kalau tidak ada malam siang. Malam siang menjadikan bertukar hari, seminggu, sebulan, setahun, sehingga akhirnya seorang demi seorang di antara kita mati bila tiba masanya. Orang itu mati, ini mati bila siapa masanya. Akhir sekali dunia ini pun akan kiamat. Malam tidak akan berhenti, siang tidak akan berhenti, siang dan malam tidak akan berhenti. Setelah dunia kiamat lah barulah tidak ada lagi malam dan siang. Itu alam lain lah. Tetapi selagi dunia belum kiamat, maka sistem alam yang Allah Ta'ala ciptakan dia tidak akan berubah, dia tetap ada. Ada ikhtilafil laili wa inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan di langit dan bumi merupakan bukti-bukti kekuasaannya bagi kaum yang bertakwa. Nikmat malam, kalau nak bandingkan siang hari, sebenarnya malam itu lebih indah. Sebab itu disebut malam dulu. Kenapa tak dikatakan wasakhkhara lakumun nahara wal laila, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah Ta'ala permudahkan untuk kamu malam dan siang. Mungkin ada orang tanya, kenapa apa disebut malam dulu, apa tak sebut siang dulu? Sebenarnya malam ni lebih istimewa daripada siang ni. Orang-orang yang mahu beribadat, mendekatkan diri kepada Allah, malam adalah waktu yang lebih apa dia, lebih indah. Waktu yang lebih indah, yang lebih khusyuk. Apabila turunnya ayat dalam surah Al-Muzammil yang memerintahkan Nabi bangun salat malam, dan Allah Ta'ala menyatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun di waktu malam, menghidupkan malam dengan beribadat, lebih dikira tepat waktunya dan lebih baik bacaannya. Waktu siang pun boleh juga beribadat, tetapi waktu malam itu lebih macam mana nak kata, lebih memberikan rasa khusyuk, tenang untuk seseorang bermunajat kepada Allah. Sebab tu waktu malam ni waktu untuk kita berehat, dan kita memberikan tumpuan untuk kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Salat sunat ke, zikir ke, baca Quran ke, berdoa ke, waktu malam adalah waktu yang sangat baik. Jadi rugi kalau malam tidak diisi dengan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dijadikan adanya siang, an-nahar, untuk manusia mencari kehidupan. Cukup indah dan cukup menarik. Rupa-rupanya sinaran cahaya matahari di waktu siang hari itu memberikan banyak energi kepada manusia, tenaga. Bukan manusia sahaja, kepada semua kehidupan. Kalau kita belajar sains, semua kita tahu pada waktu pagi, sinaran matahari waktu pagi itu, bila kena kulit kita boleh menghasilkan vitamin D. Betul? Apa dia benda vitamin D kita pun tak tahu. Vitamin D maknanya ada khasiat tertentu daripada cahaya matahari. Tapi bila sampai tahap tertentu, terlalu curah sangat siang, dia tak boleh pula matahari, sebab mungkin kita terkena lebih pada sinaran ultra ungu.
Dia ada bahaya juga. Ada kebaikan dan ada kekurangan dari sudut yang lain. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Allah Ta'ala menciptakan matahari dan bulan yang muncul silih berganti, yang merupakan dua di antara sebahagian banyak tanda-tanda bukti kekuasaan Allah yang manusia boleh lihat dengan matanya. Waktu malam kita melihat bulan, waktu siang hari kita boleh melihat matahari. Kita ni kecil ya sebenarnya, kita manusia ni kecil. Kita ni terlalu kecil dibandingkan dengan alam bumi yang besar, dibandingkan dengan matahari yang besar. Besar-besar matahari itu sebab dianggap bintang yang paling dekat dengan bumi. Padahal pada jarak yang jauh masih banyak lagi bintang-bintang lain yang saiznya lebih besar pada matahari. Jadi semua nikmat ini diciptakan untuk kemudahan manusia, supaya manusia menjadi hamba yang bersyukur. Wan nujum, dan bintang-bintang Allah Ta'ala permudahkan untuk kamu. Siang hari tak nampaklah bintang ni tengah mana. Apabila gelap kita akan nampak bintang yang an-najmu yatala'la fis sama' bi nurihi aw bi dawihi, bintang yang berkelip-kelipan dengan sinar cahayanya. Atau disebut juga bintang itu dengan masabih, dengan lampu. Kalau matahari disebut dengan siraj, sirajan wahhaja, wa ja'alna fiha sirajan wahhaja. Kami jadikan di langit itu adanya pelita yang sangat terang dan jelas, matahari. Adapun bintang disebut dengan masabih, lampu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Masabih, lampu itu maknanya bintang. Imam Qatadah mentafsirkan bintang dalam ayat ini, ataupun ayat yang menyentuh tentang bintang di langit. Allah Ta'ala ciptakan bintang katanya bagi 3 tujuan. Ada 3 je. Dan tidak perlu kita melebih-lebihkan tujuan yang lain, sebab membawa kepada satu takalluf. Sesiapa yang takalluf, menyusahkan diri dengan perkara yang Allah Ta'ala tidak beritahu, maka akan menyusahkan dia sendiri. 3 perkara sahaja. Itu pertama ni, bintang itu untuk zinatan lis-sama', perhiasan bagi langit. Untuk perhiasan bagi langit, supaya langit nampak cantik pada waktu malam. Yang kedua, rujuman lisyayatin, bintang untuk merejam syaitan-syaitan. Rejam untuk dibalik. Mana-mana syaitan yang cuba naik ke langit mendengar perkara baik, maka akan ada syihaban rasada, ada bobola api yang akan mengintai untuk dilempar kepada syaitan. Kalau ada syaitan tebing naik, maka dia kena pekung. Ada syaitan yang menjadi, ada yang mati, membunuhnya, fayaqtulul jinni aw yukhbiruhu, ada yang menyebabkan dia jadi tak betul, jadi sasau ataupun jadi gila. Ada juga jin menjadi gila, syaitan menjadi gila dengan sebab terkena bobola api, percikan api daripada bintang. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Ayat yang sebelumnya liqaumin yatafakkarun, ayat ini pula liqaumin yaqilun, lianna dalalatal adillah as-samawiyyah al-ma'nawiyyah, kerana bukti-bukti akan menunjukkan kepada bukti kekuasaan Allah yang di langit, al-alawiyah, yang tinggi, ala kudratillahi ta'ala, tentang kekuasaan Allah Ta'ala dan keesaannya yang sangat zahirah, sangat nyata, sangat jelas, sehingga tidak berhajat kepada apa-apa usaha manusia kecuali limujarradil aqli duna ta'ammul. Semata-mata cukup dengan kalau dia ada akal, dia boleh lihat dengan jelas, walaupun dia tidak perhati lama, tidak renung lama. Kalau dia orang yang ada akal, mana orang yang tidak gila, dia akan melihat dan hatinya boleh berkata, ini adalah kekuasaan Tuhan yang sangat
besar. Ngapa dia? Di langit sana ada matahari, bintang, bintang, ada bulan. Waktu adanya waktu malam, ada waktu siang. Bagi kaum yang yaqilun, perkara yang sangat mudah. Perkara yang sangat mudah untuk manusia kesan kalau dia tu mahu berfikirlah. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwan. Dan apa yang dia ciptakan untuk kamu di atas muka bumi ini berlainan warnanya. Berlainan warnanya. Boleh rujuk dalam ayat surah Fatir, ayat berapa? Ayat 27, 28. Juga dalam tajuk yang sama, iaitu kepelbagaian warna-warna makhluk yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala turunkan daripada langit air, maksudnya air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Maka kami keluarkan daripadanya buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Thamarat mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Wa minal jibali, dan di antara bukit-bukit gunung ganang itu ada judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Ada jalu-jalu, lorong-lorong, lain lah kita kata, ada lain garisan yang setengah tu berwarna merah dan berwarna putih, dan ada yang berwarna merah. Judadun bidun, bid abyad, ada warna putih, dan ada yang warna humrun ahmar, warna merah. Dan ada di antara kawasan-kawasan bukit itu jalu-jalunya berwarna sangat hitam pekat. Warabi busud, hitamnya sangat hitam. Sudun aswad, hitam. Wa minan nasi wad dawab, di antara manusia dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am, binatang ternakan juga. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik, warna mereka juga berbeza-beza seperti itu juga. Jadi Allah Ta'ala ciptakan berbagai makhluk, bukit bukau, tanam-tanaman, manusia, binatang, tidak dengan satu warna, tetapi dengan pelbagai warna. Dengan pelbagai warna. Kita manusia sendiri, kulit kita ni tak serupa, walaupun semuanya berasal daripada tanah, tetapi dari segi kedudukan warna kulitnya adalah berbeza. Tidak semestinya bila ibu bapa kulit putih, mak ayah kulit putih merah, anak kulit putih, tak semestinya. Tidak semestinya, sebab dari sudut sifat kejadian manusia, dari sudut warna kulit manusia, dia tidak semestinya mewarisi genetik secara langsung daripada mak ayah. Boleh jadi mai daripada datuk dia yang ketiga, yang keempat, menjadi sebelah nenek dia, berhubung dengan warna pada badan manusia. Sebab ayat ni membicarakan bab color, bab warna. Baik. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Katanya seorang lelaki telah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wulidali gulamun aswad. Saya telah memiliki, atau saya telah memperolehi, mendapat seorang anak lelaki, maknanya bini dia baru bersalin, isteri dia baru beranak, seorang anak lelaki yang berkulit hitam. Bak warna kulit anak dia hitam, padahal kulit kami tidak hitam. Dia muskil, dia kata bini dia tidak hitam, kulit dia pun tidak hitam, tapi kenapa anak dia berwarna hitam? Lalu faqala, lalu Nabi bertanya, hal laka min ibil, adakah kamu mempunyai unta? Tanya unta sebab di negara Arab, tempat kita betul lah, tak ada unta lah. Lalu dia kata, qala na'am, ya. Qala ma alwanuha, apa warnanya? Warnanya humrun, lebih kepada warna merah, warna coklat kemerahan, mana tidak gelap sangat. Unta merah ni dia antara unta comel, unta yang kulit dia comel. Sehingga perbandingan dibuat oleh Nabi kepada Sayyidina Ali bila diutuskan ke Khaybar, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am.
kalaulah Allah Ta'ala beri hidayah kepada seorang lelaki dengan sebab usaha dakwah kamu wahai Ali, maka itu dikira lebih baik bagi kamu daripada unta yang masih kemerah-merahan. Merah tak sebenarnya unta tu baru banu. Unta yang dari segi, kita kata dari segi spesies yang mahal lah. Unta hagrik gapo. Kalau lembu, kita nampak kita lembu gapo mahal. Dari segi dia ada grade-grade dia juga. Adakah kamu kata unta? Ya, unta tu warna dia agak coklat kemerahan. Lalu Nabi tanya, hal fiha min awraq? Adakah terdapat padanya warna yang agak gelap keperangan? Dia kata, ya ada. Lalu Nabi bertanya, fa anna dhalik, kamu tahu ke mana warna tu? Lalu lelaki itu berkata, adapun unta aku yang begitu warnanya, la'allahu naza'ahu irqun, boleh jadi ia dipengaruhi oleh genetik moyangnya. Lalu Nabi berkata, fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irqun, boleh jadi anak kamu ni juga dipengaruhi oleh genetik datuk nenek dia yang tak tahu keturunan ke berapa. Boleh jadi yang peringkat yang kelima yang kena matah lagi. Sebab tujuan lelaki ni mari dia nak membuat suatu bantahan. Dia kata dia tak singgah aku anak tu anak dia, dengan sebab dia kata pelik. Dia kata tubik gelap wanita aku kulit cerah, bini aku kulit putih cerah. Maka Rasulullah memberi jawapan bahawasanya memang itu adalah anak orang itu sendiri. Maka dia melarang orang itu mengingkari anaknya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabut Talaq. Cuma kita nak mengajari di sini, inilah di antara bukti kekuasaan Allah menjadikan bukan sahaja manusia, bahkan pelbagai jenis makhluk ikhtilaful alwan, bermacam-macam warnanya. Cuba fikir hidup kita ni, kalau Tuhan buat warna ni ada dua je, ada black and white. Ada hitam dan putih. Sebab zaman dulu, zaman mula-mula tubik televisyen dulu, TV zaman dulu black and white, hitam putih. Lepas tu awal tahun 80 tu rasa bawa ada TV warna. Soho tu boleh ada TV warna tu soho. Sebab zaman dulu Abuja ada TV tak apa dah. Tapi lah ni dah jadi satu kebiasaan. Hidup kita ni tidak akan ceria kalau Allah Ta'ala jangan sah warna. Kenapa dijadikan pelbagai? Sebab fitrah manusia sukakan kepada sesuatu yang indah. Matahari itu sebenarnya bukan satu warna. Dalam warna putih tu dia ada 7 warna. Biasa kalau belajar sains, dia ada warna yang premier, ada warna yang sekunder. Cantumnya warna tidak akan menghasilkan begini-begini. Kalau tak silap, Amba pernah mengaji dulu, merah campur dengan hijau jadi warna kuning. Dia kombinasi dua warna tu, dia akan lahir warna yang lain. Sebenarnya dalam pelangi itu dia ada warna 7 warna. Kalau pusing satu roda bulatan yang ada 7 warna, mesti dengan dia kuat. Kombinasi 7 warna diterjemah oleh ilusi mata kita dengan warna putih. Putih ke hitam ke, semua warna tu Allah Ta'ala yang ciptakan. Kita, mata kita hanya melihat dan mentafsirkan warna-warna gini. Sebab tu ada setengah orang yang dipengaruhi oleh faktor genetik, dia lahir dalam keadaan buta warna. Buta warna. Kalau sesiapa pernah ambil lesen, kalau cek di antara nak ambil lesen dengan JPJ ke, dia ada cek, tak tahu kita ni buta warna ke tidak. Betul kan dia? Ada tak cek ni huruf ke apa ni, sebab bitik-bitik macam-macam warna. Kita boleh melihat cuma buta warna. Macam mana pula itu berlaku? Inilah kata min qudratillahi ta'ala, di antara tanda kekuasaan Allah, dia boleh menjadikan orang tu buta bagi setengah warna, dia tak nampak. Baik, kita berhenti setakat tu lah. Bab warna ni panjang lagi, sama lain kali lah. Ada soalan? Ya. Air rendaman.
yang diperap. Ya. Sebahagian tumbuh-tumbuhan yang buah-buahan yang tumbuh negara Arab, dia boleh dijadikan minuman yang memabukkan. Betul? Boleh. Termasuklah buah anggur sendiri. Itu ada nas dalam Quran, disebut dalam surah An-Nahl. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna sakaran wa rizqan hasana. Daripada buah-buah anggur dan buah kurma dan buah anggur, kamu menjadikan ia sebagai sakaran, minuman yang memabukkan, hasil daripada proses diperak. Pernah berlaku orang Arab dia pernah buat anggur daripada buah anggur, anggur daripada buah kurma pun ada, dan buah-buah yang lain. Apabila ia membawa kepada sifat sakar, muskir, sesuatu yang memabukkan, maka dia akan jadi haram. Dia akan jadi haram. Tapi selagi tidak memabukkan, tak ada masalah. Jadi persoalannya sekarang, kadang-kadang setengah orang kata timbul, hamba pernah dengar juga, banyak sekali timbul produk-produk jenis dipanggil apa dia, jus yang mix fruit, buah-buah campur-campur. Macam-macam lah dari tu. Dia kata campuran macam-macam. Ada kismis, ada apa dia lagi, setengah-setengah tu ada siapa, ada ginseng, orang Cina guna akar kayu tu, ada buah tama, ada apa dia, macam-macam produk. Tapi sejak mana benda itu dikatakan harus ataupun tidak, jawapannya mudah aja. Dia punya dawabit dia, selagi tidak memabukkan harus. Tapi kalau membawa kepada memabukkan, atas kemungkinan membawa kepada sifat boleh memabukkan, maka tak dibenarkan. Tetapi selagi tidak memabukkan, maka seseorang itu harus untuk memakannya. Tapi memanglah orang Arab sendiri dia pernah menjadikan buah kurma dan buah anggur itu sebagai bahan untuk dijadikan sakaran, benda yang memabukkan, hasil berproses dia jeruk ataupun dia tak tahulah dibuat ke mana. Dia campur dengan bahan kimia. Kalau sekarang ni orang dia buat arak tu, dia bubuh apa dia, dia bubuh alkohol. Sebab alkohol tu dia ada bahan tidak balah, ada etanol dan metanol, bahan kimia yang boleh tidak balah, menyebabkan minuman itu jadi memabukkan. Asalnya minuman benda tu harus, buah tu tak ada guna satu, buah tu harus. Tapi hasil daripada apa yang manusia buat akhirnya benda tu bertukar jadi mabuk. Dia bab makanan ni kadang-kadang dia banyak bergantung kepada at-tajribah. At-tajribah ni hasil daripada pengalaman dan juga apa yang telah dilalui oleh orang tertentu. Setengah orang kata, contoh apa dia, obat hospital ni dia tak boleh kita makan dengan timun Cina. Kalau tak silap lah, pernah mendengar ke buah ke apa, dia ada tindak balah. Dia ada tindak balah menyebabkan, ada pernah kita dengar dia kata siapa mati nak kata. Tak tahulah tindak balah ke mana. Tapi bila kita tahu, kita mengambil sikap ihtiyati, beringat lah. Dia sebab bab begini tak nanti kau kena ada nas Quran hadis ayat tak. Sebab dia mai kadang-kadang mai melalui khibrah dan tajribah, hasil pengalaman, dan bila kita tahu dia akan jadi gini, kita cuba mengelak. Mengelak daripada mengambil. Baca ainyo sendiri. Ainyo ni kelebihan dia boleh menyebabkan jadi tawa habis. Kelebihan ainyo di antaranya jadi tawa. Betul, sebab tu kalau orang ada keracunan makan ni, cepat-cepat cara ainyo tu. Salah satu kelebihan ainyo ialah dia boleh, bagi orang yang kuat syahwat, kuat nafsu, dia boleh kurang sikit. Sebab dia gitu pesen dia, sifat dia. Dia boleh tu. Kalau kita ada makan obat ke apa, dia akan jadi tawa lah. Obat tu jadi tawa sebab ainyo tadi. Dia ada kelebihan khasiat cara dia. Dan mungkin dari sudut lain, kalau salah guna, dia ada mudarat cara lain. Ya.
Arak. Tua. Pening. Mungkin tu atas bagi setengah orang bila ambil tua, kalau dia minum sikit dia rasa tak ada gapo, mungkin setengah orang tak boleh. Itu sebenarnya faktor antara perbezaan antara sistem dalam tubuh kita, antara kita dengan orang lain tak serupa. Tapi kalau dirasakan dia ada kesan mudarat dari sudut mabuk sebagainya, maka kita tawakuf, kita ambil minum yang lain lah. Mungkin bagi orang yang minat minum tua dipersilakan selagi tidak ada mabuk. Tapi hamba sendiri tak suka. Kita tak suka, tak berani. Tak tahu kata rasa gana manis tawar masin, tak tahu. Kita tak berminat. Yang berminat cuma kita kena beringat apa tadi lah. Kalau kita rasa kita ni allergic, tak boleh, salah minum sikit mabuk, tak sah. Tu orang lain minum tak mabuk, biar orang lain tu sebab sistem badan dia mungkin lebih kuat, maka tidak mabuk. Tapi bagi kita yang tidak kuat, kita rasa lebih baik tidak mengambilnya. Tidak mengambilnya. Maka itu lebih selamat. Sebab banyak lagi yang lain kita boleh ambil. Sebab agama tidak membenarkan apa sahaja perkara yang memberikan mudarat untuk kita mengambilnya. Dalam bab makanan minuman, apa-apa sahaja yang memberikan kemudaratan maka termasuk al-khaba'ith, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia menghalalkan bagi kamu segala yang bersifat baik yang tidak menimbulkan mudarat, dan diharamkan untuk kamu yang bersifat buruk dan keji yang sekiranya dimakan dan diminum ada mudaratnya. Ada mudarat, boleh jadi pada jasad kita, ada boleh jadi pada fikiran kita. Kalau mabuk tu mudarat pada minda kita, jadi koyak atau khabar apa kan. Itu lebih besar bahayanya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha